Assalamualaikum dan selamat sejahtera untuk pelajar kelas ISK. Okey, pada video kali ini kita masih lagi di topik ketiga kita iaitu persamaan kuadratik. Okey, di mana dalam bahagian 2 ini cikgu akan ajar bagaimana kita akan faktor dan selesaikan persamaan kuadratik tersebut. Okey, jadi yang pertama sekali, sebelum kamu nak dengar video ini dengan lebih lanjut lagi, kamu kena salin dahulu nota ini. Sila salin dahulu nota ini ataupun kalau kamu ada printer boleh print nota ini dan letakkan di tepi setiap kali kamu nak dengar penjelasan cikgu. Sebab untuk slide seterusnya kamu dah tak akan nampak dah nota ni. Melainkan kalau kamu salin nota ini. Okey? Okey, ini adalah langkah-langkah untuk kamu selesaikan persamaan kuadratik untuk faktor dan selesaikan persamaan kuadratik. Okey, ke atas ini persamaan kuadratik kalau kamu tengok, di mana bentuk dia adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Sebelum ni kita dah belajar kuadratik mesti pemboleh ubah dia 1. Okey, kat sini pemboleh ubah dia 1 X. Kalau kamu tengok ABC tu apa? ABC tu ialah nombor. Dengar betul-betul. ABC tu apa? ABC ialah nombor. Jadi, cikgu nak untuk kehadiran hari ini, kamu komen nama kamu. Kemudian kamu tulis ABC ialah nombor. Okey? Okey, pada ruangan komen Okey, jadi pemboleh ubah ialah X. Okey, jadi pemboleh ubahnya 1. Kuadratik nilai kuasa tertinggi ialah 2. Okey. Okey, langkah pertama, okey, cari sifir yang sesuai bagi C. Okey, ini C. Nanti kita akan cari sifir yang sesuai bagi C, bagi nombor C. Okey, langkah kedua cari sifir yang sesuai untuk A. Kemudian kita akan buat darab silang. Okey, langkah keempat, macam mana kita nak tentukan sama ada tanda dia positif ataupun negatif. Kita tengok C. Okey, jika C positif, apa yang akan berlaku? Jika C negatif, apa yang akan berlaku? Okey. Kemudian, kita akan tengok B. Okey, jika B positif, apa yang akan berlaku? Jika B negatif, apa yang akan berlaku? Dan kemudian langkah keenam, kira nilai yang didarab. Okey, jika sama dengan B, jika nilai yang kita kira tu sama dengan B, maka kita punya jalan kerja kita dikira berjaya. Jika tidak sama, maka ia masih lagi gagal dan kita kena buat darab silang sehingga berjaya. Okey, langkah ketujuh, tulis pemfaktoran dalam kurungan. Okey, dan langkah ke-8, cari nilai X dengan samakan kurungan dengan kosong. Okey, kita tengok soalan. Okey, contoh pertama, faktorkan persamaan kuadratik berikut. Kita akan faktorkan dulu. Kemudian kita akan cari punca bagi persamaan kuadratik berikut. Okey, kat sini cikgu dah ada salin sedikit tips. Okey, jadi kamu kena ingat 8 langkah tadi. Okey, walaupun kamu rasa 8 langkah macam banyak, sebenarnya 8 langkah ini ringkas sahaja. Okey, langkah pertama kita akan tengok C. Okey. Cari sifir bagi C. Okey, ini A, B, C. Okey, cari sifir bagi C. Macam mana 15 boleh terhasil? 15 boleh terhasil dengan 1 darab 15 dan juga 3 darab 5 ataupun apa? 5 darab 3. Itu sama sahaja Okey, ataupun 15 darab 1. Okey. Kemudian langkah 2, cari sifir bagi A. Okey, A. Sekarang A tak ada nombor kat depan. Bermaksud dia sekadar X darab X saja. Maksudnya X darab X kita akan dapat X darab X kita akan dapat X kuasa 2 kan. Okey, langkah ketiga kita akan buat darab silang sehingga kita berjaya lah. Okey, darab silang kita. Okey, ambil X ini. Okey, susun secara menegak. Okey, kita akan susun secara menegak. Kemudian, kita akan cuba dahulu mana-mana yang kamu nak cubalah. Okey, cikgu aku cuba 1 darab 15 dahulu. Okey, kita ambil 1 darab 15. Kita akan susun secara menegak. Okey, kemudian kita akan lakukan pendaraban silang. Okey. Okey, kita akan lakukan pendaraban silang.
Wow. Okey. 1x darab 15, kita akan dapat 15x. Okey. Betul? X darab dengan 1, kita akan dapat 1x. Okey. Kemudian kamu tengok langkah keempat kita, dia kata tengok C. Okey, langkah keempat kata tengok C. Okey, sekarang kamu tengok C. Ya, cikgu pilih highlight lah. Okey, sekarang kamu tengok C. C kita ialah positif. Okey, sekarang dia kata jika C positif, kita akan ada dua kemungkinan. Sama ada kedua-duanya positif, sama ada kedua-dua nombor positif atau kedua-dua nombor negatif. Macam mana kita nak tahu sama ada nombor itu kedua-dua positif ataupun negatif dengan kita melihat pada B. Okey, langkah 5 tengok B Tengok B. B sekarang ni positif kan? B sekarang ini positif. Okey, jadi kedua-dua nombor positif jika B positif. Jadi dekat sini kita akan kedua-dua nombor ini positif. Jadi yang sebelah dia ni positif juga. Okey. Sekarang kita akan uji cari B, langkah ke-6. Okey, langkah ke-6. Okey, kita akan kira yang kita darab tadi. Ni yang darab ni. Okey, 1, positif 1 tambah 15, kita akan dapat positif 16x. Positif 16x. Okey, B kita tadi. Okey, B kita tadi ialah positif 8x. Okey, B kita ialah positif 8x. Sama ke tak sama? Tak sama kan? Maka gagal. So, nombor 1 darab 15 ni gagal. Nombor ini gagal. Okey, jadi kita kena cuba nombor yang lain. Okey, kita akan cuba nombor seterusnya. X, susun balik. Kita akan ambil 3 dan 5. Okey, kita akan darab silang. Okey, so yang ini kita akan dapat 3x. Cikgu laju sikit Yang ini kita akan dapat 5x. Okey. Tadi kita dah tahu dah apa nombor dia kan? Kita dah tahu tadi. Dia kata kedua-duanya positif. Jadi kita letak je tambah kat sini. Kita dah tahu dah. Simbol dia kedua-dua positif. Okey. So bila kita kira negatif 3 tambah positif 5, kita akan dapat positif lah 8x. Okey, sama tak dengan B? Sama dengan B. Okey, bila sama dengan B, kita akan berjaya. Maksudnya kita berjaya lah. Okey, bila kita berjaya, okey, sekarang kita nak ke langkah ke-7. Kita akan tulis pemfaktoran dalam bentuk kurungan. Okey. Macam mana nak ambil jawapan pemfaktoran? Kita akan ambil jawapan ini. Yang ini jawapan dia. Okey, yang cikgu buat warna purple tu. Okey, sekarang jawapan dia ialah pemfaktoran, faktor. Bodohnya. Okey, x tambah 3, x tambah 5 sama dengan 0. Okey, kemudian untuk jawapan penyelesaian punca, okey, kita akan samakan dengan 0. Ambil x tambah 3, samakan dengan 0. Okey, dia ada dua jawapan kat sini. X tambah 3 sama dengan 0. Dan ambil lagi satu, X tambah 5 sama dengan 0. Jadi, X sama dengan pindahkan positif 3 ke belakang. 0 tolak 3. Jadi, negatif 3. So, X negatif 5. So, jawapan dia ada dua. X negatif 3 dan X negatif 5. Okey, kita kena ke contoh yang kedua. Okey, kita tengok contoh 2. Cikgu laju sikit. A, B, C. Okey, macam mana 18 boleh terhasil 1 darab 18, 2 darab 9, 3 darab 6. Okey. Lepas tu yang ini X darab X. Okey, susun secara menegak. X, X. Okay, cikgu ambil dulu 1 darab 18 dulu. Okey. So, kita akan darab silang.
Okay, so ini 1x, yang ini 18x. Okay, kemudian macam mana kita nak tentukan tanda dia? Iaitu kita tengok C positif. Okay, jadi C positif, kedua-dua tanda dia mesti sama ada positif-positif ataupun negatif-negatif. Okay, macam mana nak tahu? Tengok B pula. B negatif. Okay, B kita negatif, maka kedua-dua nombor mesti negatif. So, kita letak tanda. So, kita letak tanda negatif. So, kat sini pun negatif lah tepi dia ni. Okey, lepas tu kita akan kira. Okey, negatif 1 tolak negatif 1 tolak negatif 1, negatif 18. Kira kalkulator, kita akan dapat negatif 19. Okey. Okey, sama tak dengan B? B kita negatif 11. B kita negatif 11. Sekejap. Aduh. Okay, B kita negatif 11. Tak sama kan? So, gagal. Okay, kita cuba pula nombor 29. X, 29. So, yang ini. Yang ini 2x. Yang ini 9x. Sekejap So, ini 9x. Okay. Ya Allah. Okay, kita dah tahu dah. Dia punya simbol tadi tolak-tolak semuanya. Tolak-tolak. So, sebelah dia tolak-tolak. So, kita akan dapat negatif 11x. Sama kan? Sama dengan B dia, maka dia berjaya. Okay. Okay, bila dia berjaya, okay, maka dia berjaya. Okay, kita akan carilah punca dia. Punca. Kita akan carilah dia punya faktor dia. Okay, macam mana nak ambil faktor? Ambil faktor daripada ini. X tolak 2, X tolak 9. X tolak 2, X tolak 9 sama dengan 0. Jadi punca dia ialah X tolak 2 sama dengan 0. X sama dengan 2. Ambil lagi satu. X tolak 9 sama dengan 0. X sama dengan 9. Okey, itu jawapannya. Okey, Okey, seterusnya. Contoh ketiga. Okey. Contoh ketiga kita. Okey. Tengok dulu A, B, C. Macam mana C boleh terhasil. Okey, C boleh terhasil. Okey, 2 boleh terhasil dengan macam mana? Dengan 1 darab 4 dan juga 2 darab 2. Okey, yang ini macam mana boleh terhasil? Iaitu X darab dengan apa? 3X. Yang ini ni. Maksudnya 1 darab 3. Kan? Tapi sebab dia ada X, 1X, 3X lah. Jadi 1 ni cikgu tak tulis. Cikgu buat X darab 3X sahaja. Okey, boleh faham? Okey, kita akan susun. X, 3X. Okey, cikgu nak ambil 2 darab 2. Okey. Okey, kemudian cikgu akan darab, silangkan dia. Apa yang tulisan hodoh sangat ni? Sekejap. Okay. Sekejap Cikgu punya kedudukan ni. Okay. So, kamu akan dapat 6X. So, kat sini, kamu akan dapat 2X. Okay, kita tengok sekarang kita nak tahu dia tanda apa. Okay, kita tengok C positif.
Okey, kita tengok C positif. Jadi dia ada kemungkinan kedua-dua positif ataupun kedua-dua negatif. Okey, jadi kita tengok kat sini. B dia apa pula? B dia negatif lah 8. So, B, okey. Jadi kedua-dua nombor ialah negatif. Okey. So, kita akan pilih, kita akan letak negatif. Okey. So, bila kita kira negatif 6, negatif 2. Okey. Tekan kalkulator macam mana? Kamu tekan macam ni. Negatif 6, negatif 2. Kita akan dapat negatif 8. Tekan kalkulator macam tu Okey. So, negatif 8x. Sama tak dengan B? Sama. Maka ia berjaya. Okey. Jadi, bila dah berjaya, kita boleh tulis dia punya pemfaktoran. Okey. Macam mana nak tulis pemfaktoran? Ambil nilai yang ini. Yang dalam ni. Nilai yang sebelah sini ni. Okey. Itu jawapan dia. Bukannya sebelah sini jawapan. Bukan sebelah sini. Jawapan dia sebelah sini. Okay. Sebelah kanan jawapan dia. Okey. Lepas tu kamu tulis faktor. Iaitu X tolak 2. 3X tolak 2. Sama dengan 0. Seterusnya punca. Ambil X tolak 2. Yang kurungan pertama tu samakan dengan 0. Jadi X sama dengan 2. Okey, ambil lagi satu. 3X tolak 2 sama dengan 0. Jadi 3X. X 2 pindah belakang. Jadi 0 tambah 2, 2. Lepas tu 3 pindah pula jadi 2/3. Jadi jawapannya X sama dengan 2. X sama dengan 2/3. Okey. Seterusnya kita ke contoh keempat. Okey, contoh 4. A, B, C. Okey, so yang ini terhasil 1 darab 2. Yang ini X darab dengan 2X. Kenapa X darab 2X? Okey, 2 terhasil 1 darab 2 kan? So dia ada X. X. Sebab tu X darab 2X. Jadi kamu susun dalam menegak. Okey, darab silang. So, X darab 2, 2X. Yang ini 2X. Okey. Okey, dia kata C negatif. Okey, C negatif. Maka ada kemungkinan satu nombor positif, satu nombor negatif. Okey. Tengok B. B negatif. Okey, jika B negatif, negatif, maka nombor besar negatif. Okey. Sekarang ni kalau kamu tengok nombor dia sama. Jadi tak kisahlah kamu letak kat mana positif ataupun negatif. So kalau letak kat sini positif. Okay. So kalau kat sini positif, kat sini negatif. So ini positif, ini negatif. Okay, bila kamu selesaikan kamu dapat berapa? Dapat 0. Okay, 0 sama tak dengan negatif 3? Tak sama. So tidak berjaya. Okey, bila kamu tak berjaya, macam mana kamu nak buat? Kamu ubah kedudukan yang belakang ni. Tadi 1 darab 2 kan? Sekarang kamu terbalikkan 2 darab 2 darab 1. Okey, jadi X. Yang ini 2. Yang ini 1. Faham tak? Yang tadi 1, 2 kan? Ini terbalikkan. Terbalikkan kamu jadi 2 darab 1. Macam tu. Okey. Kemudian darab silang. 4X. So, ini 1X. Okey. Okey, balik pada yang tadi dia kata, okey, negatif C. Tengok jadual ni. Negatif C. Okey, B dia negatif kan? Okey, jadi nombor besar negatif. Okey, sekarang kamu tengok pada yang ini. Okey, antara 4 dengan 1, mana nombor besar? 4. Jadi 4 ialah negatif. Jadi yang ini akan jadi positif.
So, bila kamu kira, kamu dapat tak negatif 3x? Okey, kamu dapat sama Maksudnya dia berjaya. Okey, apabila dia berjaya, kita akan buat macam mana? Okey, kita akan cari faktor dia. Jadi, faktor, kamu ambil yang dalam ini, faktor dia. Ambil yang cikgu kurung ni. Kita akan faktorkan dia. X tolak 2, 2x tambah 1. Sama dengan 0. Okey, kemudian punca x tolak 2, ambil kurangan pertama, x tolak 2, x tolak 2 tu samakan dengan 0. Jadi, x sama dengan 2. Okey, ambil kurangan kedua, 2x tambah 1 sama dengan 0. Jadi, x, cikgu kira cikgu dapat 1/2. Okey. Jadi, itu sahaja. Dia memang panjang sikit. Tapi dia kalau buat latihan yang banyak, dia tak susah pun. Okey. Okey, itu sahaja pada minggu ini. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sila buat latihan.